Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, saya berdoa pada Allah agar semua para pendengar, penonton, hadirin, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, agar Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada kita semua insya-Allah. Malam ini kita akan menyambung kisah tentang Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman memerintah 12 tahun, melainkan beberapa hari sahaja genap 12 tahun pemerintahan Sayyidina Utsman Amirul Mukminin. Walaupun demikian, 6 tahun yang pertama Sayyidina Utsman sangat disayangi oleh rakyatnya. Apabila bermulanya tahun yang ke-7 pemerintahan Sayyidina Utsman, kita akan melihat cetusan-cetusan fitnah mula berlaku di zaman pemerintahannya. Dan malam ini kita akan membaca apa yang disebut oleh pengarang pada muka surat 115. Semalam ada orang yang bertanya, kitab apa yang kita baca ini? Iaitu kitab Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlaf wal Istishhad, karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Malam ini kita akan membaca permulaan fitnah. Bada'at ahdathul fitnah fi sanah 30 Hijrah. Bermulanya peristiwa fitnah pada tahun 30 Hijrah. Iaitu tahun yang ke-7 pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Permulaan peristiwa-peristiwa fitnah itu adalah di Madinah Kufah. Fitnah mula berlaku di bandar Kufah, markaz Asy-Syarbi wal Fitani fi bidayat tarikh al-muslimin. Pusat huru-hara, syarbi, fawda dan fitnah-fitnah dalam permulaan sejarah orang-orang Islam. Tak kala Sayyidina Utsman menerima jawatan khilafah, adalah gubernur yang memerintah Kufah ialah Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Utsman fastabadala Uthmanu as-sahabi al-jalil Sa' bin Abi Waqqas bil Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Utsman telah menggantikan seorang sahabat yang mulia, Sa' bin Abi Waqqas, dengan Mughirah bin Syu'bah. Dan Syu'bah dan Sa' telah berada menjadi wali, menjadi gubernur di Kufah setahun setengah. Kemudian Sayyidina Utsman menggantikannya pula. Mula-mula Mughirah bin Syu'bah, kemudian diganti dengan Sa' bin Abi Waqqas. Kemudian Sayyidina Utsman menggantikan
dengannya dan melantik Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth sebagai gubernur, mengambil tempat Sa'd bin Abi Waqqas. Al-Walid bin Uqbah seorang sahabat yang mulia, pejuang yang benar, dilantik oleh Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Osman radhiyallahu taala anhum. Berterusanglah Walid bin Uqbah menjadi gubernur di Kufah sekitar 5 tahun. Dan adalah Walid bin Uqbah pada 5 tahun ini sangat dikasihi oleh orang ramai. Dia seorang yang sikap lemah lembut dengan rakyatnya. Rafiqan, lemah lembut kepada rakyatnya. Haziman, kemudian bersikap tegas. Fi ghairi dha'fin, dengan tidak pernah lemah. La yughlaq babuhu anhum, tidak pernah ditutup pintu rumahnya daripada orang ramai. Maknanya buka ruang, orang nak mengadu, orang nak jumpa bila-bila masa sahaja. Yastaqbiluhum, Al-Walid bin Uqbah bersedia berjumpa dengan semua rakyat mereka dan menyelesaikan masalah-masalah dan kemuskilan mereka. Di dalam tempoh inilah bermulanya fitnah di Kufah. Macam mana bermulanya? Bittisalat, dengan hubungan-hubungan komunikasi secara rahsia antara mughridin, golongan yang berkepentingan, dan golongan yang keji, dan golongan pemberontak terhadap pemerintah. Sebagaimana ditemui setengah di kalangan pemuda-pemuda yang mula menyanggah dalam keadaan mereka melakukan perkara-perkara yang haram. Permulaan fitnah di Kufah ialah hasil daripada golongan-golongan yang jahat, golongan yang berkepentingan, golongan yang nak memberontak terhadap pemerintahan ni, buat komunikasi mereka, buat hubungan mereka, buat perbincangan mereka. Di waktu yang sama, anak-anak muda mula rosak. Sebahagian di kalangan anak-anak muda mula bersikap anti dengan kerajaan dan melakukan maksiat. Ini bahaya. Bahaya. Dua situasi ataupun dua golongan. Golongan yang pertama memang golongan yang ada kepentingan, golongan yang jahat, yang keji, yang nak merosakkan negara. Golongan yang kedua, golongan anak-anak muda yang menjadi sasaran musuh untuk dipergunakan. Golongan yang dekat dengan maksiat, golongan yang lara, golongan yang leka, golongan yang tenggelam, lemas dalam maksiat. Pada satu malam, daripada malam-malam tahun ke-30 Hijrah, sekelompok di kalangan anak-anak muda yang menjadi pencuri menyerang satu rumah di Kufah, iaitu rumah siapa? Rumah Ibn Haysuman Al-Khuza'i. Anak-anak muda yang suka mencuri ni, dia menyerang masuk, menceroboh masuk ke dalam satu rumah, iaitu Ibn Haysuman Al-Khuza'i. Pemuda-pemuda yang menyerang masuk dan nak mencuri ni, ada di antara mereka nama dia Muwarri' bin Abi Muwarri' Al-Asadi. Yang kedua Zuhair bin Jundab Al-Azdi. Dan yang ketiga Syubail bin Ubay Al-Azdi. Bila mereka menceroboh masuk, Ibnu Haysuman Al-Khuza'i, tuan rumah, menentang mereka, lawan mereka. Walakinnahum qataluh, pemuda-pemuda ini, tetapi pemuda-pemuda ini telah membunuh Ibnu Haysuman, tuan rumah ni. Bila lawan, mereka bunuh tuan rumah. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Shuraih Al-Khuza'i yang menjadi jiran kepada Ibnu Haysuman. Ketika kes ini berlaku,
pencerobohan anak-anak muda nakal ini nak mencuri masuk, jiran kepada Ibnu Haisuman ini nama dia Abu Shurih Al-Khuzai, seorang sahabat Nabi. Wa sami'a Zu'ran Al-Lusus, dia mendengar sikap pembuli yang mahu mencuri ini. Dia masuk, dia buli tuan rumah. Zu'ran ni buli, mempermain-mainkan. Al-Lusus, dan mereka bersedia untuk mencuri. Wa hum yuhaddithuna ibn Haisuman, mereka membuli Ibnu Haisuman. Bulilah, buat main lah. Wara'ahum, Abu Shurih Al-Khuzai, jiran ni, tengok pencuri-pencuri ni. Wahum yaqtulunahu, dalam keadaan mereka membunuh tuan rumah. Abu Shurih juga tengok. Abu Shurih tengok anak-anak muda ni masuk, buli tuan rumah dan bunuh tuan rumah. Fasyahida Abu Shurih, Abu Shurih menjadi saksi. Dan anaknya juga menjadi saksi di sisi Gubernur Al-Walid bin Uqbah, dengan apa yang mereka lihat dan dengan apa yang mereka dengar pada malam itu. Akhirnya fa'ulqiyal qabd, berlaku tangkapan ke atas pembuli-pembuli yang mencuri rumah Ibnu Haisuman. Al-Walid pun menulis surat tentang pembuli yang membunuh ini kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman mengarahkan supaya dibunuh pemuda-pemuda yang menceroboh masuk ini. Bunuh, kata Sayyidina Osman. Al-Walid pun melaksanakan dengan membunuh mereka di hadapan pintu istana. Nak tunjuk kepada orang, ni akibat anak-anak muda yang nakal, ceroboh masuk rumah orang, bunuh orang, curi barang-barang orang. Faqala asy-syair, seorang penyair Amr bin Asim At-Tamimi pernah mengungkapkan satu syair memuji ketegasan Sayyidina Osman dan Al-Walid bin Uqbah di dalam membunuh pembuli-pembuli yang mencuri dan membunuh ini. Tegas. Seorang Amr bin Asim At-Tamimi pernah menyebutkan ungkapannya, bagus Sayyidina Osman ni, tegak dia. Tak beri. La ta'kulu abadan jiranakum sarafa. Jangan kamu makan buat selama-lamanya untuk menyakiti jiran kamu kerana kerja melampau. Ahal za'arah fi Malik bin Affan. Wahai golongan pembuli-pembuli di zaman kerajaan Ibnu Affan. Inna bin Affan alladhi jarrabtum. Sesungguhnya Osman bin Affan yang kamu berpengalaman dengannya. Fatamal lususa bimuhkamil Qur'ani. Dia telah memotong, memenggal leher pencuri-pencuri dengan hukum Al-Quran. Ma zala ya'malu bil kitabi muhaiminan. Dia berterusan beramal dengan Al-Quran dengan ketegasannya dan keteguhannya. Fi kulli unqim minhum wa banan, pada semua tekak di kalangan pencuri dan tangan-tangan mereka. Menceritakan bagaimana syair ini ketegasan Sayyidina Osman tidak bagi muka kepada pembuli-pembuli yang jahat. Maka tak kala Al-Walid bin Uqbah melaksanakan hukum Allah kepada pencuri-pencuri, penceroboh, dan membunuh mereka. Haqada alaihi aba'uhum. Ayah-ayah kepada budak-budak muda ni mula sikap, mula tanam rasa dengki mereka terhadap gubernur. Wa aqaribuhum alladhi intasaru lahum asyairiyan.
kaum kerabat mereka yang cuba menolong anak-anak muda ini pada sudut kabilah dan keturunan mereka. Kaum kerabat, ayah-ayah mulalah mula berasa dakwah hati dan dendam, dengki terhadap gubernur. Wasaru yatahayyanuna al-furas, mereka mula mencari peluang, menunggu peluang yang munasabah lil kaidi, untuk merancang terhadap Al-Walid dan melakukan konspirasi buruk terhadap gubernur. Mulalah. Inilah biasanya. Ni zaman Khalifah Sayyidina Osman. Zaman kita ni lagilah. Allahu Akbar. Fitnah tu dah tentu lebih besar. Al-Walid bin Uqbah, dia menjadi gubernur di semenanjung Arab di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di zaman Sayyidina Umar latih Al-Walid bin Uqbah jadi gubernur di semenanjung Arab. Di zaman Sayyidina Osman lantik dia gubernur di Kufah. Ketika Al-Walid bin Uqbah tinggal di semenanjung Arab, iaitu satu kawasan yang berada antara sungai Dajlah dan Furat di bahagian Shimal Iraq. Setengah di kalangan golongan-golongan bangsa Arab Kristian daripada kabilah Taghlib telah masuk Islam. Setengah mereka telah masuk Islam di bawah tangan Al-Walid bin Uqbah. Setengah di kalangan orang Kristian daripada kabilah Taghlib ini masuk Islam ketika Al-Walid bin Uqbah jadi gubernur di jazirah ini. Di antara yang masuk Islam, salah seorang pemimpin kabilah Taghlib ini yang digelar dengan Abi Zubaid. Abi Zubaid, salah seorang yang pernah menganut Kristian, masuk Islam di zaman Al-Walid bin Uqbah jadi gubernur di jazirah, iaitu satu kawasan antara Dajlah dan Sungai Furat. Bila dia masuk Islam, tiba-tiba gubernur ini berubah daripada jazirah, berubah menjadi gubernur di Kufah. Wa qamat baina Abu Zubaid dan Al-Walid. Hubungan antara Abu Zubaid dengan Al-Walid ada hubungan ukhuwah, persaudaraan. Wassadaqah, ada hubungan keakrabannya dan kasih sayangnya. Dia rapat dua orang. Bila rapat, tak kala Sayyidina Osman pindah tukar Al-Walid bin Uqbah daripada wilayah Jazirah ke wilayah Kufah. Semua di Iraq. Pindah je, pindah jajahan lah. Ataupun pindah daerah parlimen. Kana Abu Zubaid ya'ti ilal Kufah. Abu Zubaid yang menjadi rakan kepada Al-Walid bin Uqbah datang ke Kufah untuk menziarahi Walid. Abu Zubaid ni pernah Kristian masuk Islam. Dan seorang pemimpin kabilah. Abu Zubaid pun datang menziarahi Al-Walid pada satu hari daripada hari-hari yang dilaluinya. Orang-orang yang dengki ni tahu. Orang yang dengki, yang tiga orang, alim al-haqidun al-thalatha. Diketahuilah golongan yang dengki, yang tiga yang pernah dibunuh oleh Al-Walid anak-anak mereka. Abu Muwarri' al-Asadi, anak dia pernah dibunuh. Abu Zuhair al-Azdi pernah dibunuh. Abu Syubil al-Azdi dibunuh. Golongan yang dengki, yang melihat bahawa anak-anak mereka pernah dibunuh oleh Al-Walid ini. Tiga orang ni. Faqala haula ats-thalathah, tiga orang ni yang tahu anak dia dibunuh kerana bunuh Abu Syurih dulu, yang bunuh Ibnu Haisuman Al-Khuzai dulu, tuan rumah dulu. Tiga orang ni berjumpa dengan orang ramai di kalangan pembesar-pembesar Kufah, min wujuhil Kufah, di kalangan orang-orang yang terkemuka di Kufah. Dia pun kata, ni tiga orang ni jahat ni, mula sebar fitnah.
Sesungguhnya gubernur kamu Al-Walid bin Uqbah min wara di rumahnya bersama dengan sahabatnya Abi Zubair. Ni kalau ada orang zaman sekarang perangai bawa cerita mengarut, bawa cerita fitnah, perangai serupa je. Tapi hak ni dahsyat, menjadi pencetus utama fitnah, kemudian akan berlaku fitnah berpanjangan selepas ni. 3 orang ni deki dalam hati perut. Ni sebahaya ni deki ni. Haqidun, orang yang dengki ni memang teruk. Alimah haqidun, orang yang dengki ni tahu. Khususnya 3 orang yang dengki yang anak mereka dibunuh oleh Al-Walid, iaitu Abu Muwarrih Al-Asadi, Abu Zuhail Al-Azdi, Abu Shubail Al-Azdi ni. 3 orang ni perancang utama bertemu dengan pemuka-pemuka di Kufah. Temu dengan orang besar-besar di Kufah. Cakap. Dia kata gubernur kamu Walid bin Uqbah ni tak pakar kalau zaman sekarang kau. Minum arak dah di rumah dia. Bersama dengan geng dia Abu Zubair. Setengah di kalangan pembesar ni datang bersama dengan 3 orang yang menjadi pencetus fitnah ke rumah Al-Walid. Dalam keadaan Walid sedang duduk bersama dengan Abu Zubair tetamu dia. Tak kala ahassal Walid bihim. Tak kala Al-Walid menyedari kehadiran mereka, akhfa syai'an kana amamahu tahta as-sarir. Al-Walid menyembunyikan sesuatu yang ada di hadapan mejanya ataupun di hadapan tempat dia duduk, di bawah katilnya, di bawah tempat duduknya. As-sarir ni kalau kita katil, tapi orang Arab ni sarir tempat duduk dia yang panjang, letak bawah tempat duduk dia. Fazanna ba'duhum, maka golongan pemuka-pemuka yang datang dengan 3 orang yang mencetuskan fitnah ini mula menyangka annama akhfahu Al-Walid, apa yang disembunyikan oleh gubernur Al-Walid daripada mereka itu arak. Mereka tengok, bila mereka masuk, mereka tengok Al-Walid ambil gelas-gelas yang ada, bekas-bekas yang ada atas meja dia, letak bawah kursi. Mereka kata ni buat sembunyi-sembunyi ni arak ni. Fahajama ahadus salasah, salah seorang di kalangan 3 orang menyerbu melihat apa yang ada di bawah kursinya, di bawah tempat duduknya. Liyuriyahu lil qadimin, untuk menunjukkan apa yang ada di bawah tempat duduk itu kepada orang yang hadir ramai-ramai. Wa akhrajahu, dia pun mengeluarkan benda yang duduk di bawah tempat duduknya. Wa idza bihi tabaqun, tiba-tiba di bawah itu ada satu bekas. Di dalam bekas itu ba'du hubbati inab, setengah ataupun sebahagian daripada biji-biji anggur. Biji-biji anggur ada dalam bekas tu. Bak tu setengah je. Faqad kana Al-Walid, adalah saja ada biji-biji je. Kana Al-Walid, adalah Walid yakul, makan anggur, ma'abi Zubair, bersama dengan Abi Zubair. Falamma fuji'a bin nasi qadim, tak kala dikejutkan dengan kehadiran orang ramai, akhfahu anhum aya'a minhum, dia menyembunyikan bekas yang ada beberapa biji anggur ini kerana malu dengan orang ramai mari. Li'anna fihi, kerana di dalam bekas itu ada beberapa biji sahaja anggur. Sedikit biji-biji anggur je. Dia makan buah anggur je. Jadi dia malu. Al-Walid bin Uqbah ni gubernur, tak munasabah makan buah anggur sikit je. Mesti sekuat-kuatnya orang Arab ni talang nasi arak, kambing sekor, buah hepa, buah anggur, kerana tetamu kawan mari lama, tak pernah mari lama ni, tak jumpa lama ni, mesti jamu besar-besar. Tapi bila dia tak mampu nak jamu banyak-banyak, dia mampu buah anggur sikit dan telah dimakan ada biji-biji dia, dia malu takut orang mari tengok, gubernur apa macam ni, dok rok cetau, seolah-olah zaman kita ni macam tu lah. Jadi dia malu kerana orang mari serbu rumah dia, dia buat susu. Orang ingat dia susu arak. Akhfahu anhum haya'an minhum, dia sembunyikan daripada orang ramai kerana malu ke orang ramai.
li'anna fihi, kerana dalam Mekah tu hanya sedikit sahaja daripada biji-biji anggur. Fa'asya al-haqidun, orang-orang yang dengki menyebarkan sebelum ini, dia menyembunyikan arak di bawahnya daripada pandangan mereka. Wujuhul kufah, bila wak keluar tengok-tengok Mekah ada butir-butir anggur je. Pemuka-pemuka Kufah melihat kepada 3 orang yang sangat dengki tadi. Mereka mencerca 3 orang tu. Mereka mengutuk 3 orang tu. Wa'tadaru ilal Walid, kepada pemuka-pemuka ini minta maaf dengan Al-Walid, dan mereka berkata kepada Al-Walid, selamat lagi. Innaha ula, puak ni 3 orang ni, qaumun, satu kaum yang Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Wa qad azahum hukmullah, Allah Ta'ala, sesungguhnya hukum Allah Ta'ala telah menyakiti mereka yang engkau laksanakan hukum itu terhadap anak-anak mereka. Mereka ni sakit hati dengan sebab hukum-hukum yang engkau laksanakan terhadap anak-anak mereka membuatkan mereka sakit dan benci dan marah padamu. Fa nasharu ankal isya'at, mereka ini menjadi golongan penyebar isya'at, cerita-cerita bohong, khabar-khabar angin tentang engkau, wahai Al-Walid bin Mughirah. Sebaik orang sedar lagi tu awal. Fasakat Al-Walid anil amri, Al-Walid senyap tentang perkara yang berlaku. Wa sabara wa ihtasaba, dia sabar dan dia menyerahkan urusan ini kepada Allah, dan dia tidak menceritakan kepada Sayyidina Osman tentang perkara yang berlaku. Dia memperluaskan dengan orang ramai dengan sifat pelembutnya dan pemaaf, sikap toleransinya. Dia tak kabur ke orang, dia tak buat apa, baiknya Al-Walid bin Uqbah. Tapi wazdada haqdul mauturin ala Uthman, dendam, dengki golongan yang tersimpan dendam bertambah terhadap Sayyidina Uthman. Fasakat Al-Walid, Al-Walid senyap dah. Tapi golongan yang dengki ni dan tipang rasa dendam ni bertambah terhadap Sayyidina Uthman. Salah seorang mereka pun pergilah, nama dia Jundub Al-Azdi Abu Zuhair, pergi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ni golongan yang sifat dalam hati perut dendam, dengki. Allah, dia buat cerita. Dia tak malam siang malam dia mikir macam mana nak peruduh orang, nak timbul fitnah ke orang. Maka salah seorang di kalangan mereka bertemu dengan seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Mas'ud yang berada di Kufah. Bersama dengan Jundub Al-Azdi ni beberapa golongan yang pendeki-pendeki. Waqalu, mereka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Innal walil walid, sesungguhnya gubernur Al-Walid, ya'takifu ala syarbil khamri fi baitih, sedang berada dengan meminum arak di rumahnya. Gubernur ni ya'takif, dia sedang duduk minum arak di rumah dia. Awak cerita. Dia sibuk juga cerita dalam rumah. Faradda alaihim ibnu Mas'ud qailan, Abdullah bin Mas'ud menjawab tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Al-Walid ini dengan katanya, manistatara anna bisyai'in, sesiapa yang menutup sesuatu daripada kita, lam natattaba' auratah, kita jangan menjejaki, mencari-cari, mengikuti segala keaibannya. Walam nahtik sitrah, jangan kita menghancuri penutupnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesiapa yang menutupi sesuatu kejahatan yang dia buat daripada kita, kita tidak perlu cari-cari aib dia, dan kita jangan buka keaiban yang ditutup. Abdullah bin Mas'ud jawab macam tu. Tak kala Al-Walid dengar jawapan Abdullah bin Mas'ud kepada golongan yang bersikap dengki ini, atabahu qailan,
Al-Walid bin Uqbah membantah, memarahi ataupun mencaci perkataan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengan katanya, limadha ajibta haula al-mawturin bimithli dhalik. Kenapa engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud, jawab dengan golongan yang bersipang dendam ini seumpama tu? Mu tak boleh jawab macam tu. Ayyu syai'in astatiru bih. Benapa aku tutup daripada orang? Kenapa? Hada jawabun lil muttahim al-murib. Ini jawapan kepada orang yang buat tuduhan, yang meragukan orang. Wa ana la ashrabul khamr. Aku tak minum arak, kata Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah marah kepada Abdullah bin Mas'ud kerana jawapan Abdullah bin Mas'ud itu menimbulkan persepsi yang tidak benar. Bila Abdullah bin Mas'ud jawab, bila Allah Ta'ala tutup dah air orang, jangan mu cari. Seolah-olah Abdullah bin Mas'ud ni memperakui kalau dia buat jahat sekalipun, mu jangan cari, mu jangan dedah, mu jangan pergi kabur korang. Sedangkan Al-Walid bin Uqbah kata, mu jawab begitu tak betul dah. Macam seolah-olah aku ni minum arak sungguh. Bila aku tutup aku minum arak? Bila? Begitulah seolah. Bila aku minum arak? Aku tak minum arak pun. Wajara bainal Walid bin Ibnu. Sebab tu kita ni, satu cerita siapa ke kita. Kita jangan menimbulkan keraguan pada orang. Yang kadang-kadang orang kata, oh, orang mari cerita Ustaz mana? Orang tu minum arak. Ya dialah cara dia. Akhirnya seolah-olah siapa berita kedua, Ustaz mana tahu kau apa Ustaz mana dok cara. Tu cakapan kita. Sebab tu dalam Al-Quran aja, bila orang yang membawa fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai kepada sahabat-sahabat Nabi, Al-Quran mengajar, hadha buhtanun azim. Ini pembohongan yang besar. Jawab macam tu dulu. Ni bohong, cerita. Mana? Ni kita tak. Manusia zaman sekarang tu tak. Yang pertama, pencetus fitnah. Yang kedua, penyambung fitnah. Yang ketiga, suka sangat orang fitnah. Kemudian kau, kalau dalam Facebook, kalau orang tulis benda fitnah-fitnah, dia bubuh gambar senyum. Ingat, kamu senyum tu maknanya kamu setuju, kamu disoal oleh Allah. Ini saya pernah sebut semalam. Sebab ini isu yang ada di zaman ini, yang tidak disedari kadang-kadang. Saya tengok ada orang tu, ustaz pun. Allahu Akbar. Bahaya. Inilah pesanan Al-Walid bin Uqbah kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Mu jangan jawab macam tu. Limadha ajibta haula al-mawturin bimithladhi. Kenapa engkau jawab kepada golongan yang menyimpan dendam seumpama tu? Ayyu syai'in astatiru bih. Benapa yang aku sembunyikan? Hadha jawapan ini lil muttahim, kepada orang yang buat tuduhan yang menimbulkan keraguan. Wa ana la ashrabul khamr. Aku tidak pernah minum arak. Wastamarra al-kadhibun. Tetapi orang-orang yang berbohong ini terus menyebarkan khabar-khabar angin di Kufah. Mulut jahat ini susah nak tutup. Dia terus menyebarkan berita kerana dendamnya, kerana dengkinya, kerana hasadnya. Al-Walid, mereka terus sebar Al-Walid minum arak. Wayakiduna wa yata'amarun. Mereka terus merancang dan melakukan konspirasi yang buruk terhadap Al-Walid. Mereka mula menghimpunkan di sekeliling mereka peribadi-peribadi yang melakukan dosa, al-mukhalifin yang menentang, pembangkang alladhi awqa'a bihil Walid, yang pernah dijatuhkan hukuman hudud oleh Al-Walid, ataupun yang pernah dijatuhkan hukuman oleh Al-Walid, ataupun yang pernah dikenakan hukum ta'zir oleh Al-Walid dengan sebab penentangan mereka. Golongan penentang-penentang ni dihimpunkan. Golongan yang jahat-jahat ni dihimpunkan oleh mereka, menjadi penyokong-penyokong mereka. Carilah. Siapa? Cari orang hak jahat. Wa fi ahadil ayyam, pada satu hari, ahdaru sahiran. Satu hari mereka menghadirkan satu
orang ramai bawa seorang ahli sihir kepada Al-Walid bin Uqbah, kepada Walid Qabna. Fasa'al Al-Walid ibn Al-Mas'ud. Al-Walid tanya Abdullah bin Mas'ud tentang hukuman hudud terhadap ahli sihir dan hukuman yang perlu dikenakan kepada ahli sihir. Abdullah bin Mas'ud menyatakan hukuman dengan satu soalan dulu. Wa ma yudrikum annahu sahir? Apa yang memaklumkan kepada kamu, yang memberikan ilmu kepada kamu bahawa dia ni ahli sihir? Maka orang ramai pun berkata kepada ahli sihir, wa ma huwa sihruk? Apa dia ilmu sihirmu? Apa dia amalan sihirmu? Kata ahli sihir ni, astati, aku mampu an adkhula min famil himar wa akhraja min duburi. Aku mampu masuk daripada mulut keldai ini dan keluar melalui duburnya. Abdullah bin Mas'ud terus berkata kepada Al-Walid, uqtul. Orang yang macam ni bunuh dia. Orang ramai pun berhimpun di hadapan rumah Al-Walid. Salah seorang di antara mereka golongan yang dendam, ahadul mauturin, salah seorang di kalangan golongan yang dendam ini kerumung nak ambil kesempatan ni, iaitu Jundub Al-Azdi. Jundub ni orang dendam dah. Cari je peluang, cari je ruang, cari je masalah. Ni. Bila Abdullah bin Mas'ud kata, orang ni ahli sihir, dia memang salah, dia kena hukuman. Jundub merasakan inilah peluang yang munasabah untuk mencetuskan huru-hara dan keburukan. Lil fawda wa syarr, mencetuskan huru-hara dan kekalutan. Fa'tadda ala haqqil walid. Dia mengatasi tanggungjawab Al-Walid, kerja Al-Walid, hak Al-Walid sebagai gubernur. Wa hajamal Jundub bisayfihi ala sahir faqatala. Jundub menyerang dengan pedangnya terhadap ahli sihir ini dan membunuhnya. Dia pitas. Dia mengambil tanggungjawab pemerintah. Dia buat gaduh dia, buat gopoh dia. Sepatutnya bukan dia yang membunuh. Kerajaan yang menjatuhkan hukuman. Hakim yang perlu jatuhkan hukuman. Kuasa yang perlu jatuhkan kerja-kerjanya. Tapi dia pitas. Bukan kerja dia. Dia bunuh. Maka bersepakatlah Al-Walid dan Ibnu Mas'ud mempenjarakan Jundub Al-Azdi. Kerana dia membuat sesuatu yang bukan haknya, bukan kerja dia. Dan membunuh ahli sihir itu. Dia melaksanakan hukum hudud yang bukan di antara salahiyat rakyat, bukan daripada perkara-perkara yang menjadi kehendak rakyat. Bal hiya haqqul lil imam wal iqamatul had laisa min salahiyat rakyat. Melaksanakan hukum hudud ini bukan peranan dan kerja rakyat. Bahkan ia adalah tanggungjawab, hakun, hak kepada seorang pemerintah ataupun pembantu dia. Kita bertemu dengan orang mencuri, kita tak boleh kerak tangan. Bukan kerja kita. Kita bertemu dengan orang yang berzina, kita tangkap orang berzina, kita rejam dia ramai-ramai sekampung. Bukan kerja kita. Iqamatul had, melaksanakan hukum hudud, laisat min salahiyatir ra'iyah. Bukan kerja rakyat. Bukan tanggungjawab rakyat. Itu kerja pemerintah. Bila begini berlaku, timbul kecetuskan huru-hara, Al-Walid menulis surat kepada Saidina Osman tentang hal Jundub Al-Azdi ni. Saidina Osman mengarahkan Al-Walid mengenakan hukuman ta'zir kepada Jundub Al-Azdi. Kena hukum ta'zir. Kerana buat suatu tindakan bukan tindakan pemerintah. Summa ikhla' sabil. Ikhla'a sabili. Kemudian lepaskan dia. Wa nahan nas 'anil amal bisunun. Kemudian Al-Walid melarang, termasuk Saidina Osman juga,
melarang orang ramai ambil tindakan dengan sangkaan-sangkaan. Buat kerja sangka je, sangka. Wa an iqamatil hudud, dan melaksanakan hukum hudud duna sultan, bukan pemerintah. Pemerintah je berhak, bukan kamu, bukan rakyat. Wazdada Jundub wa jama'atuhu haqdan 'ala al-Walid wa makran bihi. Jundub dan golongan dia, puak dia, bertambahlah dengki terhadap Al-Walid wa makran, dan bertambahlah perancangan jahat yang mereka susun terhadap Al-Walid. Wa tawajjaha ba'dul khawarij al-haqidin 'ala al-Walid, maka setengah di kalangan pemberontak yang dengki ini mula menghalakan kejahatan mereka terhadap Al-Walid yang ada di Kufah, mula bawa ilas kepada Sayyidina Osman fil Madinah. Mula ni nak memperlebarkan kejahatan mereka, dengki mereka. Tawajjaha ba'dul khawarij, setengah pemberontak yang dengki ini mula menuju bertemu dengan Sayyidina Osman untuk memburukkan Al-Walid di Kufah, pergi ketemu Sayyidina Osman di Madinah. Di antara mereka yang pergi ke Madinah, Jundub al-Azdi. Wa talabu minhu, mereka yang pergi bertemu dengan Sayyidina Osman ni minta daripada Sayyidina Osman pecat Al-Walid, kerana mereka kata orang ramai beci dah. Ni. Yeah. Orang macam ni, orang yang timbul fitnah. Allah, kalau kita baca cerita ni, kadang-kadang cerita zaman sekarang ni ada macam ni. Pergi jumpa dengan orang tu, orang beci dah. Orang beci dah. Tak layak je pemimpin ni, kerana orang beci dah dia. Siapa? Kerana dia bawa cerita reka. Walizulmihir ra'iyah, dia bawa cerita pula kerana Al-Walid ni menzalimi rakyatnya. Tujuan dia supaya Sayyidina Osman pecat. Faraddahum Osman. Sayyidina Osman ni seorang khalifah yang adil, yang bijak, yang tidak terpengaruh dengan orang. Ni kita jadi pemimpin, jangan pengaruh dengan cerita orang bawa. Orang mari cerita, kita percaya terus. Tak boleh. Kita kena cek lagi-lagi cerita yang berkait dengan kawan-kawan kita, dengan pemimpin-pemimpin yang ada dalam jemaah kita. Sayyidina Osman pun menjawab kepada mereka dan berkata kepada mereka, antum ta'maluna bizzanni alladhi naha anhu al-Islam wa takhruju minal Kufah bighairi idnin. Kamu ni buat kerja mengikut sangkaan-sangkaan yang dilarang oleh Islam, dan kamu ni keluar daripada Kufah tanpa izin. Kamu ni nak keluar daripada Kufah kena ada keizinan, nak retah negeri ni. Macam mana boleh sampai Madinah ni? Siapa benarkan kamu keluar daripada Kufah? Tak kala mereka balik ke Kufah, bertambahlah dengki mereka terhadap Al-Walid, dan kali ini dengki mereka terhadap Khalifah Sayyidina Osman. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang. Bagaimana golongan yang berkepentingan ini, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang jahat untuk menghancurkan kerajaan, pemerintah dan orang-orang yang baik ini berhimpun untuk memusnahkan kerajaan Islam. InsyaAllah kita akan sebut dalam kuliah kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.